Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, takkan kami berada di sini. Datang Batra dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia kami hulurkan kepada Dewan Pembuka Tirai. Kami ingin berbicara kepada anda tentang rukun negara, sebuah prinsip yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati di negara kita. Rukun negara adalah satu konsep yang memuatkan 5 prinsip utama yang diusulkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1970-an. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara. Ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya akan membentuk jati diri. Rakyat yang mempunyai jati diri pasti warga negaranya bermutu tinggi dan tinggi nilainya. Apakah prinsip-prinsip keramat rukun negara? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, prinsip keramat rukun negara terdiri daripada yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Itulah ikrar yang sering kali dimainkan di radio dan televisyen. Bukanlah sekadar untuk hiburan semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan adalah fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis. Kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain serta hidup dalam kesalingan yang damai. Di sini, kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini akan dapat melahirkan rakyat yang mempunyai jati diri terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Setiap agama pasti menyeru kepada kebaikan. Justru itu, bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini, kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini akan dapat melahirkan rakyat yang mempunyai jati diri terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara menunjukkan rasa cinta, hormat dan tanggungjawab kita terhadap industri kebangsaan kita. Dalam menghormati raja dan negara, kita menunjukkan rasa kesatuan sebagai sebuah bangsa. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negara. Contohnya pada tanggal 1 Mac 2013 yang lalu, negara kita telah dikejutkan dengan pencerobohan di Sabah, khususnya di Larat Datul oleh pencerobohan dari Filipina. Pihak keselamatan seperti anggota polis, Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah berada di barisan hadapan dalam operasi daulat untuk pertahankan negara. Kesagupan anggota pasukan keselamatan berkorban mempertahankan negara sangatlah dihargai. Menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang mempunyai jati diri. Prinsip kesetiaan ini yang akan memajukan rakyat Malaysia untuk berubah, memajukan negara Malaysia. Selanjutnya, keluhuran perlembagaan memastikan keadilan, kebebasan dan keharmonisan dalam masyarakat. Perlembagaan adalah landasan utama yang membentuk negara kita dan kita semua dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat Malaysia. Justru, dalam usaha membentuk rakyat yang mempunyai jati diri, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat pastinya di bawah naungan perlembagaan negara yang semestinya menjaga hak-hak mereka. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan, jangan pula dibuatnya. Maksud yang saya ingin sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri. Kedaulatan undang-undang adalah prinsip yang menegaskan bahawa hukum harus ditegakkan secara adil dan merata untuk semua warga negara. Dalam masyarakat berdaulat hukum, tidak ada satu pun individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Dengan adanya undang-undang, maka setiap
rakyat yang berdisiplin dan mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat mempunyai jati diri yang tinggi. Terakhir, kesopanan dan kesusilaan adalah nilai-nilai budi yang perlu kita jaga. Melalui kesopanan dan kesusilaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati, berempati dan menghargai perbezaan di antara kita. Tujuannya ialah membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang diwar-warkan di media massa. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara kita. Sikap bersopan santun patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan negara memiliki jati diri yang mantap. Masyarakat yang majmuk namun hidup bersatu padu. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Dalam rangka menunjukkan rakyat negara penting bagi kita semua untuk mengatasi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan seharian kita. Dengan mengamalkan rukun negara, kita akan memperkuatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Mereka menyatakan rakyat Malaysia begitu berbudi, pekerti dan mesra. Kami akhiri pidato kami dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.